Hari ini kita nak bercakap tentang pantau anak kita bersama dengan dua orang tetamu cukup istimewa ada di sebelah kami, Dasugi. Ya, betul. Kita yang bersama dengan kami hari ini di sebelah Yana, kita bersama dengan Dr. Amira Najihah Yahya, ya, selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Dr. Amira bersama kami. Terima kasih Sugi dan Yana. Terima kasih menjemput. Terima kasih kembali. Dan di sebelahnya pula Dr. Mahyudin Daud selaku pensyarah kanan Jabatan Undang-Undang Sivil Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM. Terima kasih Dr. Mahyudin bersama kami juga. Baik, topik yang agak berat tetapi boleh kita kupas dari pelbagai aspek. Betul. Dan Sugi sebagai permulaan untuk kickstart perbincangan kita pada hari ini, mukadimahnya. Bila kita cakap pasal pantau ataupun pemantauan, macam awal-awal tadi, Yana cakap, Yana bagi tahu kat kita semua yang kita perlu pantau anak-anak kita. Kalau dulu mungkin dari segi pergaulannya, siapa kawan-kawan anak kita, itu perlu kita pantau, perlu kita tahu. Mungkin boleh dipraktikkan juga untuk zaman sekarang, tetapi lebih lagi lah sekarang ni kan doktor. Sebagai permulaannya mungkin doktor boleh kongsikan dulu apa sahaja benda ataupun aspek pemantauan yang diperlukan untuk kita pantau anak-anak kita ni. Terima kasih wanita hari ini kerana menjemput saya untuk sesi kita, dan sememangnya saya merasakan topik ini adalah topik yang orang kata tidak dia sebenarnya topik yang panas, sentiasa menjadi bualan hangat tetapi seolah-olah tidak ada penyelesaian. Betul. Jadi orang kata sekarang kita dah bercakap tentang soal 5G, semakin broadband dan sebagainya, kita nak ke arah connectivity dan supaya internet kita lebih laju. Tapi dalam masa yang sama kita bimbang kemajuan teknologi yang kita capai ini, apakah dia ini dalam satu aspek membangunkan kita punya masyarakat secara umum ke arah orang kata lebih maju, tetapi dalam masa yang sama adakah dia menjadi racun juga, satu madu satu racun kepada pembangunan masyarakat kita lah. Dan dalam konteks soalan yang ditanya tadi, dari aspek kawal selia ataupun pemantauan tadi kan, pemantauan orang kata apa-apa pun sentiasa perlu bermula dari rumah lah. Itu adalah orang kata fokus utama mana-mana unit sesuatu masyarakat itu, dan daripada rumah itu dia berkembang kepada masyarakat dan juga negara. Dan saya lihat di sini sebenarnya di rumah peranan ibu bapa terutamanya dalam memantau aktiviti anak-anak amat kritikal sekali. Di sini sebenarnya anak-anak dia tidak akan terdedah dengan sesuatu risiko itu kalau persekitaran itu tidak wujud. Jadi orang kata apa yang ada di rumah contohnya, ada sekarang kita semua dah ada smart TV. Alhamdulillah lah siapa yang ada tu ada. Kemudian ada oleh kerana PDPR semua dah terpaksa membeli handphone, walaupun ada yang beli handphone second hand, tetapi benda tu daripada mungkin kerana COVID ya, dia dulu mungkin tidak perlu, suddenly menjadi perlu. Jadi macam anak-anak saya sendiri pun kita tak dedahkan benda tu harapnya terlalu awal, tapi oleh kerana keperluan pembelajaran itu kita terpaksa sediakan, dan bila dah disediakan tu pula memang kita perlu pantau juga, tetapi saya akui memang ini adalah isu yang mencabar. Betul. Dan saya setuju dengan apa yang doktor katakan. Betul, ada baik dan buruknya, tetapi apa yang menjadi mencabar di sini adalah untuk mencari keseimbangan buat ibu bapa, dan ada keperluan macam nak belajar online, dan kita nak anak-anak hari ini lebih tech savvy dan tidak ketinggalan. Tapi kalau kita berbalik kepada macam Steve Jobs sendiri, dia yang membantu menghasilkan iPad, tetapi anaknya tidak diberikan iPad. Bill Gates sendiri, anak dia umur 14 tahun baru diberikan gadget. Dan World Health Organization pun menasihatkan supaya ibu bapa memberikan anak kurang daripada 5 tahun untuk menggunakan gadget ataupun screen time hanya 1 jam sehari. Dan dikatakan boleh juga menyumbang kepada depresi. Itu dari sudut gadget ya, Dr. Amira. Tetapi ada pelbagai lagi aspek yang boleh kita lihat. Kalau nak kata pantauan dari sudut body language, bahasa, mungkin konteks orang kata bahan bacaan anak itu sendiri. Mungkin Dr. Amira boleh ulas lebih lanjut dari sudut psikologi. Kita kaitkan gadget dengan depression, body language, gerak-geri anak tu. Apa yang boleh kita pantau pada anak itu sendiri? Okey, alright. Bila cakap pasal media sosial ni kan, dia buat saya teringat masa saya zaman remaja dulu. Masa tu kita cuma ada Friendster, MySpace. Sangat limited kan dia punya. Yang masa ambil gambar daripada atas macam tu kan.
masa tu kita cuma tahu kongsi gambar, kongsi status. Tu pun tak pandai sangat nak mengarang kan. Sekarang kita dah ada Instagram, Facebook, TikTok yang mana platform media sosial tu dah advance. Okey, maksudnya macam-macam boleh dikongsi. Okey, tapi bila kita sebut pasal pantauan, bermaksud kita nak pastikan anak-anak kita ni merujuk kepada kandungan yang betul, konten yang sesuai kan. Macam mana kita nak pastikan yang kita tahu dia ada implikasi tak bila dia baca something ni, ada implikasi tak kepada aspek-aspek kepangan dia. Okay. So kalau daripada psikologi, kita boleh mungkin aspek pertama kita boleh tengok daripada segi kognitif ataupun cara dia berfikir. Okay. Apabila dia berfikir, mungkin sebelum ni dia sangat positif. Okay, tapi lepas dia baca sesuatu, ataupun dia tonton satu video, dia jadi seorang yang mula rasa negatif, tak sayang diri, agresif, kan? Ada perubahan. Maksudnya ada sesuatu di bahan rujukan yang dia rujuk tu yang memberi implikasi negatif kepada diri dia. Kemudian kita boleh tengok juga daripada segi mungkin sosial, emosi dia, daripada segi dia berinteraksi dengan orang kan. Mungkin ibu bapa sendirilah boleh perasan tak bila dia ni sangat polite, sangat baik kan. Tapi bila lepas dia tonton terlalu banyak video, dia mula bercakap kasar. Tak nak lah. Gitu kan. Macam kakak tolong buat ni. Tak nak lah mak, malas. Contohlah. Ataupun kalau daripada segi emosi, mungkin saya boleh bagi satu contoh, satu video. Mungkin mengandungi elemen yang seram. Kita bagi dekat kanak-kanak 3 tahun. Ada bunuh-bunuh, cucuk-cucuk perut kan, keluar darah. So, kita mungkin biasa sebab kita dewasa, kita boleh tahu okey ni bagus, ni tak bagus. Tapi kanak-kanak 3 tahun dia tengok darah. Mungkin mengganggu time dia tidur, mula sedih, teringat-ingat, lepas tu bila tidur pun tak lena. Secara tak langsung kita nampak ada implikasi negatif dan ada perubahan daripada segi tingkah laku, kognitif, sosial dan juga kadang-kala boleh mengganggu moral juga. Yang ini remaja. Kadang-kadang kita tengok kan dekat perkongsian media sosial tak ditapis. Kita boleh share ada isap rokok kan, kata coolnya isap rokok. So dia pun tonton, mak dia tak tahu. Bila dia tonton, cool lah isap rokok, jom cuba. Dia start dengan wafer tu. Dia kan. Wafer tu betul lollipop dan itu antara daripada segi psikologi apa yang kita boleh tengok yang dia punya key point, ada tak perubahan kepada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Okey, baik. Sekejap lagi saya nak tanya kepada Dr. Amira tentang bagaimana sebenarnya perkara-perkara ini benar-benar dan betul-betul membentuk karakter anak ini. Kalau apa yang mereka lihat, baca ataupun game yang mereka main, komik ataupun buku yang mereka baca, apa yang mereka tonton tu sebenarnya akan membentuk karakter mereka menjadi seorang dewasa yang bagaimana nanti. Okay, nanti kita tanya. Tapi mungkin Dr. Mahyudin juga boleh kongsikan. Kalau kita bercakap tentang sudut undang-undangnya kan Sugi. Sebelum kita ke undang-undang negara yang mana kita tahu kalau kita tulis sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif yang merosakkan reputasi seseorang, okey, mungkin berkemungkinan akan berhadapan dengan civil suit sekiranya pihak itu mengambil tindakan. Konteksnya sekarang ni bagaimana sebenarnya untuk golongan kanak-kanak pula? Bagaimana sekiranya mereka ini pula golongan yang tulis sesuka hati mereka, tidak ada pemantauan, ibu bapa tak bagi tahu yang benda ni salah, tak boleh komen begini di halaman orang lain, di akaun orang lain, bahasa bagaimana yang mereka tulis, dan budak-budak mereka tak tahu yang sebenarnya mereka tulis tu salah. Bagi mereka ini untuk buat kelakar ke, untuk bergurau ke, ataupun apa tujuan sebenar tu pun kita tak tahu. Bagaimana doktor melihat situasi ini? Saya melihat situasi ini macam poin saya sebelum ini, dia bermula daripada rumah. Jadi sebenarnya daripada rumah ibu bapa mempunyai peluang dan ruang yang cukup untuk membentuk, untuk memperkenalkan apa-apa orang kata undang-undang atau peraturan house rules lah kita katakan. Mungkin dia boleh bermula dengan hadkan masa penggunaan gadget contohnya. Dan saya sebenarnya nak menyambut pada Dr. Amira sebut tadi, dia ibu bapa kena tahulah sekurang-kurangnya ambil maklum apa yang anak-anak main, apa risikonya yang mungkin terjadi, contohnya gadget, phone dan juga apa lagi video game, TV. Jadi jangan semata-mata membelikan dan menyediakan, tetapi fahami juga
apa yang gadget ini mampu lakukan kepada keluarga kita lah. Jadi orang kata sebelum kita bawa dia ni masuk ke dalam rumah kita. Jadi sebenarnya bila ibu bapa ada kefahaman yang basic ataupun optimum tentang sesuatu teknologi yang kita bawa masuk dalam rumah kita, dan perkara ini sebenarnya kita boleh membentuk mungkin peraturan-peraturan asas di rumah. Contohnya adik pukul 9 malam stop main contohnya. Dan terdapat juga setengah-setengah aplikasi sekarang ni yang dibangunkan, mereka boleh ditentukan apa yang boleh difilter dan apa yang boleh dilihat lah. Jadi itu sebenarnya satu lagi saya nampak peranan ibu bapa. Bila ibu bapa cakna tentang apa aplikasi game dan sebagainya yang ada di media sosial dan di Play Store contohnya, bila ibu bapa tahu dan memahami apa risikonya, dan di situ sebenarnya ibu bapa boleh membuat pilihan yang betul untuk orang kata kawal seliakan diri dan menentukan apa yang anak-anak boleh lihat dan tak boleh lihat. Dan jadi di sini sebenarnya kita boleh tengok juga macam contoh TV digital kan dah ada Netflix dan sebagainya. Dan perkara-perkara itu pun yang mana yang datang daripada negara luar ini, dia ada cabaran di mana terdapat kekangan tertentu yang mereka agak mudah untuk masuk ke dalam kita punya internet space kita inilah. Jadi di situ sebenarnya ibu bapa bila pasang TV nampak mungkin konten tertentu itu nampak anak-anak tertengok, terpop up dan sebagainya. Jadi perlu dengan segeralah ambil tindakan yang sewajarnya lah. Mungkin minta tutup TV ke, tukar channel lain ke. Ini intervention yang on the spot. Tidak perlu undang-undang orang kata, tapi kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, sebagai Dan saya suka house rules, peraturan-peraturan yang harus mula daripada rumah, sebab kadang-kadang apa yang berlaku, doktor, mungkin ada house rules tetapi ibu dan ayah itu sendiri yang tidak mengikut house rules itu. Mungkin dikatakan okey sampai pukul 9 malam sahaja kita boleh tonton TV, dan apabila kita dah buat house rules tu tetapi kita duduk tengok TV, anak-anak itu akan bertanya balik, kenapa ayah dan ibu boleh tengok TV, kita tak boleh. Kalau zaman sekarang pastinya kita semua antara orang kata atmosfer yang kita selalu lihat adalah kalau kita ke restoran pun ibu bapa nak makan dengan tenang, tetapi apa yang berlaku, anak-anak itu dibiarkan dengan handphone ataupun iPad supaya mereka boleh makan dengan tenang. Anak tu boleh layan kartun ke apa kan, tak tahu apa yang berlaku di persekitaran mereka. Betul. Dan kalau kita lihat social studies ni kita buat sendiri, saya pernah buat juga. Pergilah ke mana-mana restoran, kita pergi dan lihat di meja makan yang berbeza. Tak kisahlah berapa orang individu di situ, tak kisahlah usia mereka, semua mesti akan makan dengan handphone masing-masing. Walaupun duduk satu meja, tidak berinteraksi sama ada ibu, bapa ataupun anak-anak, tidak bercakap. Dan ini sebenarnya sangat-sangat merisaukan, sangat-sangat merunsingkan. Betul. Dan saya nak tanya Dr. Amira, kalau kita lihat mengikut kajian ia boleh menyumbang kepada depresi dan mungkin social behaviour anak itu pun terjejas kan. Adakah ia benar yang kalau anak ni bukan sahaja apabila anak itu menggunakan gadget tetapi secara amnya, adakah ini menyebabkan anak-anak ini lebih introverted, tidak suka keluar sangat, tidak suka socialize? Betul ke, doktor? Soalan ini tadi sama macam soalan yang saya tanyakan, jadi doktor boleh jawab sekali. Okey, tapi saya nak address yang dekat, saya tertarik yang bila pergi restoran kan, ibu bapa bagi gadget dekat anak and then dia makan. But I think kadang-kadang, maaf saya mencela doktor, kadang-kadang mungkin ibu dan ayah itu rasa malu sebab semua orang anak mereka diam dengan phone kan. Tapi kalau anak dia yang buat bising, dia rasa alamak malunya semua orang tengah diam, anak aku seorang. Jadi solusi cepat bagilah waktu tu. Okey, saya nak kupaskan sekejap ya. Saya memegang prinsip kan, ibu bapa ni tak boleh digantikan dengan gadget. Okay, sebab gadget tu hanya alat yang distract anak untuk senyap masa kita tengah makan kan. Tapi nampak tak ada ketidakadilan? Ibu bapa makan, anak tengok gadget. Okay. Sebenarnya apa yang penting kat sini adalah ibu bapa kena rajin. Rajin quote unquote kat sini adalah rajin melayan kerenah anak. Kalau kita tengok ibu bapa dulu-dulu kan tak ada gadget pun. Anak nangis dukun bawa keluar apa semua, cuba yang terbaik untuk tenangkan anak. Kita jangan ambil jalan mudahlah untuk itu. Okey. Yang seterusnya saya cover untuk bagaimana boleh ganggu dia punya behavior dia masa akan datang. Okey. So,
kita ada satu pepatah kan, melentur bulu biar dari rebungnya. Kalau kita nak didik anak, kita didik daripada dia kecil. Kan? Memang betul. Umur 0 hingga 6 itu adalah golden age. Maksudnya itulah masa yang kita nak ajar dia macam-macam, bagi tahu mana yang baik, mana buruk. Dan bila dia masuk remaja, dia akan memegang prinsip yang diajar oleh ibu bapa ini. Dia tahu nak bezakan baik dan buruk, dia akan gunakan di masa remaja. Tapi kita kena ingat, fikiran anak-anak di zaman kanak-kanak, zaman remaja belum matang. Kalau kanak-kanak, kita nampak dia tanya banyak soalan kan, lagi-lagi yang toddler. Kenapa awan hujan, kenapa rumput tu macam tu, banyak soalan. Nampak macam wow, pandainya. Berjuta-juta kan. Tapi sebenarnya dia nak tanya kita sebab dia nak tahu, bukan sebab dia tahu. Okey. Sebab dia ada batasan dalam pemikiran dia orang. Limitasi daripada segi dia berfikir. Dia perlu tahu, tanya kita untuk kita ajar dia. Okey. Dan remaja dia nampak matang tapi belum sepenuhnya matang. Dia ada limitasi, dia high curiosity. Saya nak cuba, saya nak explore. Okey, tapi ada sisi dia yang emosi tak stabil lah kan. So maksudnya kalau kita nak ajarkan kanak-kanak macam mana nak pilih nilai yang baik, nilai yang buruk, kita ajar daripada kecil. So, mungkin saya boleh kongsi anak saya sendiri. Dia berumur 3 tahun. Bila Yana tanya tadi kan, macam mana kita nak bagi tahu dia yang ni tak boleh tengok, yang ni boleh tengok kan. Daripada dia kecil, umur 2 tahun saya baru bagi dia TV. Dia tak ada gadget lagi sampai sekarang. Sebab TV tu saya letak dekat ruang tamu. So maksudnya kalau saya duduk situ, saya boleh tengok bersama dia. Kalau saya memasak, saya boleh nampak sampai ruang TV tu. So apa yang dia tengok, saya boleh tengok juga. Okey. Alright. So bila masa dia 2 tahun tu, saya ajar dia arahan yang simple sebab pada tahap ini dia dah boleh faham. Tapi dia tak boleh express apa yang dia faham. Maksudnya expressive language dia tak banyak. Very limited vocab. Tapi bila you bagi dia arahan ataupun penerangan, dia can understand. Contoh macam kalau budak kan, tolong ambil botol susu, dia ambil, dia angguk. Tapi dia tak boleh cakap kan, umur 2 tahun. Okey, so simple guide untuk kanak-kanak begini. Bila ada, kadang-kadang kan dalam satu video kanak-kanak ada kartun macam serigala dengan rabbit kan. Serigala tu suka bully rabbit. And then rabbit tu takut. Lepas tu saya cakap lah, it's not good to do like that. Okey, orang akan sedih. The rabbit will feel sad. Okey, lepas tu satu hari tak jalan, tak boleh. Okey, masa setahun, sekarang dia dah 3 tahun. Sekarang bila dia nampak ada konten sebegitu, contoh ada orang nak, dalam kartun ada orang nak cuba pukul orang lain kan, dia akan datang kat saya lari-lari, ibu, this is not good. So saya akan ambil remote, you want to watch this, I don't want. Saya skip part tu. So pergi kat tempat yang lebih dia suka, maksudnya pergi dekat part yang dia suka lah. So mungkin daripada awal. Jadi bila macam approach yang doktor sebut tadi tu kan, bila anak-anak dah terbiasa dengan peraturan yang kita tetapkan dari usia yang muda lagi, jadi dia sebenarnya membentuk peribadi anak-anak tu secara automatiknya. Dan dia orang kata macam yang doktor sebutlah, tak perlu kita beritahu dia, dia pula yang datang kat kita, abang yang bagi tahu konten ni, abang ini tak betul ni, adik pergi tulis macam ni dekat game tadi contohnya. Jadi dengan sendirinya orang kata dia boleh membezakan apa yang betul dan tak betul. Dan kita orang kata kita nampaklah ada hasil di situ. Dan seperti yang Dr. Amira kata, kita kena konsisten lah, jangan sehari aja. Betul. Sebab kita sendiri yang dah dewasa ni, kalau sekali baca tu pun tak naik dalam otak. Beberapa kali baca kan. Dan saya tertarik untuk baca salah satu komen dari rakan kita di Facebook, dari Hamidah Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. WH, topik hari ini sangat menarik dan mencabar. Saya ibu kepada 6 orang anak lelaki. Sekarang 2 dah kahwin. Memang mencabar sangat membesarkan anak-anak zaman sekarang. Tapi akak dari dulu anggap anak macam kawan. Sentiasa bertanya, ada masalah ke tak di sekolah ke? Kita kena rajin berborak dengan diorang, jangan biar je. Mungkin ini yang Dr. Mahyudin boleh komen sedikit dan kongsikan sedikit. Bagaimana sebenarnya dalam kita memantau anak-anak kita, kita tidak menjadi ibu bapa yang terlalu controlling, terlalu strict. Sebab nanti mungkin ini juga yang akan membuatkan anak-anak ini rasa rebellious. Anak-anak ini rasa tidak dekat dengan ibu bapa. Ibu bapa seolah-olah tak faham dengan mereka. Bagaimana sebenarnya, orang kata macam nak menarik rambut dalam tepung kan, segi rambut tu tak
tak putus, tepung tu tak berserak. Approach bagaimana yang paling sesuai untuk kita menyentuni anak-anak kita, tapi pada masa yang sama kita memantau kegiatan mereka. Saya nak kasih disclaimer lah, yang mana saya bukanlah pakar ke ibu bapa. Kita pun masih belajar daripada hari ke hari. Tetapi saya lihat sebenarnya benda ni dia approach ibu bapa perlu sesuai mengikut had umur anak-anak juga. Mungkin ni macam apa yang Islam ajar kepada kita lah. Jadi orang kata di peringkat sekitar 8 tahun sehingga 10 tahun atau 12 tahun tu kita perlu seolah-olah lebih dekat dengan anak-anak, dan bila dia menjangkau ke usia remaja kita perlu menjadi kawan kepada mereka. Jadi di situ sebenarnya anak perlu tahu apa base rule dia, apa peraturan asasnya, ini boleh, ini tidak boleh, dan perkara itu perlu konsisten. Tidak kisahlah dia pakai teknologi apa, internet ke, main game ke apa. Benda tu akan berubah-ubah. Lagi 10 tahun kita tak tahu. Yang sekarang ni pun kita nampak yang virtual reality tu dah ada. Tak tahulah kalau esok anak suruh beli ke apa. Kita tengoklah macam mana kan. Mungkin tak nampak keperluan, tetapi dalam konteks yang berbeza, orang kata dalam kita yang bekerja ni, perkara itu telah diperkenalkan sebagai satu yang boleh membina network dan sebagainya. Jadi kita tak dapat bayangkan apa lagi 20 tahun akan terjadilah. Jadi anak-anak ini dia perlu bersedia untuk orang kata menggunakan teknologi yang ada dan terus orang kata menelusuri perubahan zaman inilah yang semakin maju ini. Jadi macam apa yang Yana sebutlah, macam menarik rambut dalam tepung, perkara itu perlu dibentuk, dibina dengan teliti, tapi dalam masa yang sama kita laksanakanlah kita punya kebijaksanaan sesuai ikut attitude anak kita. Kita lebih memahami anak kita lebih daripada orang lain. Jadi mungkin kalau nampak terlalu keras atau terlalu ekstrim, kita pujuklah sikit ke macam mana kan. Jadi perkara ini perlu budi bicara ibu bapa. Baik. Saya nak rewind sedikit, nak flashback sedikit pada masa mungkin kita semua membesar. Kalau dulu petang-petang keluar rumah main, katalah yang lelaki nak main bola, perempuan nak main basikal ke, pukul 5 keluar. Lepas tu kalau macam rumah saya sebelum pukul 7 dah kena balik. Dan kalau jiran saya selalu dengar dia, "Adik, balik dah nak maghrib ni." Dia balik lambat habislah, dia kena marah pun. Kalau mak saya dia kunci terus, dia masuk. Jadi dulu senang kita orang keluar main, mak bapak pun tak adalah risau sangat kan. Tetapi sekarang ini ke mana jua anak itu pergi, anak ibu dan ayah takut apa yang mereka lakukan, dengan siapa mereka keluar, bagaimana keselamatan mereka. Dan ini juga berbalik kepada apa yang berlaku di rumah. Betul, adakah mereka rasa selamat di rumah? Dan kalau saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan bahan bacaan, bahan yang mereka tonton, Dr. Muhyiddin, kita harus berbincang mengenai bahan-bahan lucah juga. Itu juga pemantauan kan. Sebab saya ada rakan yang pernah berkongsi lah, yang masa dia membesar, dia sendiri pernah menonton dan ibu dan ayahnya orang kata tangkap lah dia tengah kantoi lah. Kantoi lah. Tapi tak kena marah. Ibu dan ayahnya berkata, okay, ini you shouldn't watch it. Walaupun dah 13 tahun masa tu ya. Cakap you shouldn't watch this. Ini bukan benda yang sepatutnya kita sering kali menonton dan segalanya. Tetapi hari ini, kalau kita nak berdepan dengan situasi sebegitu, bagaimana seorang ibu dan ayah harus menerangkannya kepada anak mereka? Pemantauan dah buat, okey, dah tahu anak buat benda yang salah. Tapi macam mana kita nak terangkan kepada mereka? Sebab ada ibu dan ayah mungkin terlalu sensitif, marah, terus mungkin ada yang, maaf saya cakap, mungkin terus bantai anak mereka. Kan? Jadi dari sudut undang-undangnya, bagi seorang ibu dan ayah, apa yang boleh mereka lakukan? Saya melihat perkara ini memang satu cabaran besar lah buat ibu bapa dan juga dan negara umumnya. Pemantauan di rumah, okey, itu mungkin telah dilakukan. Dan bila kita anjak pula kepada bahan-bahan atau konten yang ada, dia macam konsep orang kata supply and demand. Kalau tak ada orang yang supply, dia tak ada orang demand, dia tak ada supply. Jadi di sini sebenarnya saya suka untuk bawa isu internet, keselamatan internet ni dalam konteks seolah-olah kita ni nak melintas jalan lah. Melintas jalan. Kita perlukan jalan,
untuk menghubungkan manusia, menghubungkan masyarakat dan juga untuk pembangunan. Adakah sebab ramai orang mati aksiden seharusnya kita menghentikan pembangunan tu? Jadi sebab itulah adanya kempen-kempen keselamatan jalan raya dan sebagainya supaya orang lebih cakna bagaimana nak menggunakan jalan raya dengan lebih baik. Saya nak bagi analogi yang lebih kurang sama, internet pun sebegitu. Dia adalah satu medium yang neutral. Jadi orang menyalahkan internet kerana ada ini ada itu dan akhirnya diblok dan disekat dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau mereka yang mengkaji bidang internet governance ini, mereka memang memahami bahawa internet ini dia dibina tidak untuk disekat. Dia untuk kita free knowledge, network. Memang itu pun tujuan asal dia dibina. Tetapi as time goes by, orang kata semakin kita maju ni adalah orang kata dalam nila setitik itu dalam susu sebelanga adalah yang buat halnya tu. Dan bila perkara ini orang kata timbul, ibu bapa perlu juga maklum apakah bahan-bahan bacaan yang berbahaya atau terlarang itu. Saya rasa saya suka nak petik isu-isu baru-baru ni yang orang sebut macam mana boleh ada konten pedofil dalam novel yang dijual secara online kan. Yang itu. Jadi sebenarnya kalau bahan bacaan yang kita print sebegini mungkin ada caranya untuk dipantau, tetapi dia menjadi lebih sukar lagi bila bahan-bahan itu boleh dibeli melalui aplikasi online seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Walaupun syarikat-syarikat ini dia ada terms and condition dia, tidak membenarkan seller-seller ini menjual, tetapi saya rasa perlu usaha-usaha yang lebih lah untuk memastikan tidak terlepaslah daripada pemantauannya. Dan ini bukan kita bercakap tentang game ke ataupun video ke, ini buku. Apa dalam kandungan buku tu pun sangat-sangat penting untuk ibu bapa pantau. Baik, di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Dr. Amira boleh beri kesimpulan yang terbaik untuk kita rangkumkan tentang bagaimana dan mengapa perlu kita pantau anak-anak kita. Seringkasnya, Dr. silakan. Okey. Bagaimana? Yang pertama, dalam keluarga perlu ada komunikasi. Tak ada komunikasi, sistem keluarga akan runtuh. Komunikasi bukan dengan cara yang negatif, mesti ada kemesraan dan kelembutan. Baru anak boleh open up dengan kita. Itu key dia. Daripada situ baru kita boleh tanya anak, pernah tak tengok? Sebegitu kan. And then ibu bapa mungkin tahulah cara seterusnya untuk mendalami lagi, find the strategy untuk bantu anak-anak. Yang kedua, apa soalannya? Dan kenapa perlu? Penting untuk kita maklumkan kepada ibu bapa untuk pantau anak-anak, tetapi ada kelembutannya di situ. Penting untuk kita pantau anak-anak kerana kita nak membina generasi masa hadapan. Remaja, kanak-kanak ni yang akan menentukan masa depan negara kita. Jadi pantau anak, guna komunikasi berkesan, mesra dengan anak, insya-Allah anak akan open up dengan kita dan mereka akan ke arah yang lebih positif. Baik. Dan memang mencabar sebenarnya Sugi bila kita bercakap tentang peranan ataupun tanggungjawab ibu bapa ni. Macam saya sendiri baru sahaja menjadi ibu pun dah rasa berat tanggungjawab tu. Dan orang kata it takes a village to raise a child. Bukan ibu bapa sahaja tetapi orang sekeliling, masyarakat perlu memainkan peranan juga. Setuju. Masa amat mencemburui kita sebab kalau boleh nak bincangkan lagi. Tapi apa pun kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Mahyudin dan juga Dr. Amira atas perkongsian hari ini, dan sama-samalah kita membantu anak-anak kita membesar supaya menjadi insan yang lebih baik. Dan bila bercakap pasal pemantauan ni, banyak aspek yang perlu kita pantau bersama-sama. Mungkin kita boleh buat pantau anak 2.0. Okey, baik.